Assalamualaikum guys. So dah lama aku tak buat video kat YouTube. Ayat sama je, memang aku dah lama. Sebabnya aku sebulan sekali plan asalnya. Tapi kalau aku malas, tak ada mood, busy semua tu, aku buat bila aku rasa aku nak buat je. So untuk video kali ni, aku nak jawab soalan-soalan yang aku rasa kesian orang-orang yang komen dekat aku punya YouTube channel ni. Kadang-kadang ada yang aku tak balas, kadang-kadang ada je aku balas tapi tak detail sangat. So aku rasa dengan adanya video ni mungkinlah penjelasan tu lebih jelas ke lebih detail ya. Mata aku akan banyak tengok ke bawah sebab aku nak baca komen-komen korang ni lah. Satu lagi memang filter ni over sikit hari ni sebab kalau aku tahu kalau tak ada filter ni seram. So better filter ni dan aku rasa macam mata tu cantik. So pilih yang ni walaupun dia ada freckle tu tak apalah. Pergi ke filter pula. Okay, jom kita start. Okay, kita start dengan soalan pertama. Dia tanya macam mana kak, wahai okey ke? Okay, ni untuk aku lah kot. Untuk situasi aku sekarang, kalau tanya aku okey je lah. Maybe sebab dah lama kot aku pun dah buat macam-macam wahid aku buat, yang aktif aku buat. So aku macam dah kebal. Macam kalau dah kebal sangat, dah macam kental lah jiwa tu. Untuk yang bertanya, aku ada 2 akaun wahid sekarang ni. By the way, aku baru tutup 3 sebenarnya. So aku baru tutup 1 akaun ni sebab memang zero, tak ada duit dan tu. So aku tutup je lah. Untuk akaun aku yang aku buat daripada tahun 2020 yang tu still lagi tak rugi dalam situasi sekarang. Tapi oh my god, aku perasan aku punya ni kejap. Okay, dia tak rugi tapinya dia punya value ataupun untung tu turun. Macam contohnya yang paling highest aku pernah dapat 2k untung, tapi aku tak keluarkan kan. So bila dalam situasi sekarang ni, aku nak berhenti cakap so lah. Dalam situasi sekarang ni dia jadi half. Kadang-kadang dia boleh sampai 800 macam tu. Jadi tapi aku tak rasa rugi lagi, tak ada negative value. Untuk akaun yang aku baru yang masa dia jatuh aku fund account tu, aku dah buat lama tapi still zero. Yang masa jatuh aku fund account tu, yang tu adalah pernah untung pernah rugi. So aku tak kisah mana lah. Untuk jawapan untuk soalan ni lah. Jawapannya aku okey je, wahid okey je, macam tu lah. Untuk pelabur baru lagi lah okey. Ada tak apa-apa, kita move on untuk next question. Hai Cik Tika. Hai, now masih berbaloi ke untuk invest di wahid sebab ramai cakap negatif? Yang ni lah guys yang I cakap yang I always cakap daripada dulu. Orang dia tips macam okay. Sebelum tu aku buat disclaimer tau. Ni sekadar perkongsian aku, pengalaman aku. Aku bukanlah orang yang arif lagi bijaksana dalam part ni. Aku macam korang juga, pengguna wahid. Cuma aku suka kongsikan apa yang aku tahu dekat sini. Kalau kau nak cari saluran yang lagi tepat dan betul, boleh pergi kat Wahid Support. Tanya diorang punya support system lah, ataupun support team. Macam tu Okay, sambung-sambung balik. Aku pernah cakap dulu, kalau korang dengar masa tu orang cakap untung-untung, better korang tak payah masuk waktu tu. Bila untuk pelabur baru kalau kau dengar orang cakap rugi, negatif, masa tu pelabur baru silalah masuk. Sebab masa tu korang tengah beli pada harga unit, mungkinlah unit aset yang murah. Okay, ni bukan suggestion tapi apa yang aku rasa. Soalan yang ketiga daripada Muhammad Syukri. Soalan ni setahun lepas dia tanya. Aku nak jawab hari ni. Bila lagi dapat referral code RM RM40? Now, sekarang. Sebenarnya dia dah start daripada sebulan yang lepas. Tapi macam aku cakap, aku kan tak buat video. So aku buat last minute guys. Sampai 31 hari bulan 5 saja. Kalau korang guna referral code aku ERMLAE1, aku dapat 40, kau dapat 40. Kalau kau kena kod nak bagi aku 40, kau tak dapat 40. Sebab konsep dia macam tu. Okay, itu sahaja. Dan ada orang tanya, macam mana nak guna referral code awak? Pasal ada lagi cakap yang macam dia tak jumpa. Ni tak ada pun tempat nak referral code ni. Boleh Atika bagi tahu dekat mana referral code tu? Okay, aku akan tunjuk Sebabnya hari tu ada kawan aku baru buka wahid account. Aku pun
record lah yang dia, sebab takkan aku dah tak boleh buat yang aku sebab aku dah buat. Melainkan aku nak buka lagi akaun lain. Memang tak lah. So aku just record proses dia dan aku siap pesan kat dia buat slow-slow sebab aku takut dia terlepas pandang part referral ni. So korang boleh tengok video ni untuk cara masuk referral code, okay? Nanti kat last tu korang akan dapat review detail ni. So slide je ke bawah. Sorry. Kat sini kena key in record dia. Record pula referral code. Tekan sini aku pun dia semua Soalan ke berapa, entah keempat kot. Sis, ada ke konsep dividen yang akan dibagikan pada pelabur macam unit trust dengan ASB? Okey, untuk dividen ni dia controversial sikit bagi aku lah. Sebab aku pernah dapat email daripada Wahid yang stated dividen yang aku dapat pada tahun sekian-sekian, tapi dia ambil dividen aku tu, dia pergi labur dekat, bukan labur lah, dia pergi derma dekat satu badan kebajikan ke, Mercy macam tu lebih kurang. Okey, yang tu nanti aku akan paparkan email dia. Satu lagi aku ada juga cari dekat FAQ macam aku cakap, apa dia orang cakap pasal dividen ni, dan hasilnya adalah dia kata the fund we invest in pay out dividend. However, the frequency will be depend on each fund's policies. The dividends you receive will be automatically reinvested into your Wahid account. So, kalau lagi kan hilang tu betul aku. Kalau kita kena tengok lah, kalau macam jenis portfolio yang kita pilih tu dia punya aset ada dividen, so dia apply lah konsep ni. Nak tahu macam mana, korang kena research satu-satu lah. Setakat ni yang aku tahunya US stock ada, yang lain aku tak tahu. Aku dah tak ambil produk yang lain. Korang boleh cari sendiri ya. Tak pun next lah aku buat specific research untuk tu aku buat video. Okay, soalan kelima. Hai, kalau nak keluarkan duit tu macam mana? Rasa dah buat video untuk ni, so boleh tengok lah ya. Dekat mana aku tak tahu, nanti boleh kot attach link dekat dalam description ni. Ada tips bila nak tukar ke moderate atau tambah lagi duit based on graph? Tips dia, kalau saya selalu akan tukar, tak tahulah untuk saya, ni tips saya tau, dan saya ni bukan profesional. Apa yang saya buat, kalau saya nak tukar sesuatu portfolio tu, saya akan make sure portfolio yang saya nak tukar tu tak negatif. Sama dengan modal saya pun dah cukup bagus, tapi saya takkan tukar masa negatif, sebab kita tukar ibarat kita realise loss tu juga. Same, okay. Based on graph, samalah. Kalau dia tak, ada setengah orang dia tukar portfolio bila graph jatuh atau dia tengah rugi, tapi I'm not prefer doing that. Okay, saya akan prefer masih di tengah untung, supaya saya tak realise loss, sebab saya tak suka kerugian. Walaupun buat benda ni akan melibatkan kerugian. Okay, susah benar cakapnya, tongue twisted. Okay, kejap ya, saya cari soalan seterusnya. Okay, saya dapat banyak soalan ke-6 tentang macam mana nak tukar portfolio very agresif kepada US stock. Kenapa masa buat tak ada US stock punya pilihan masa awal-awal tu lah. Dan apa lagi yang berkaitan nak tanya sis, kalau nak tukar ke US stock kena capai amount tertentu dulu ke? Sebab masa first mula tak ada choice US stock. Lagi apa lagi berdasarkan US ni, sebelum ni cari US stock tak jumpa. Bila klik kat add account tu baru boleh choose US stock, China stock, etc etc lah. Ada memang macam tu ya cik. Dia tanya aku. Okay, setiap account tu lain-lain portfolio. Ya, lain-lain. Melainkan kau pilih sama-sama lah. Okay, ini aku baca dulu soalan-soalan yang berkaitan US tu. Salah macam mana kita nak tukar US stock tanpa tambah portfolio? Ada lagi tak? Tak ada lah kot, yang tu je kot yang aku boleh nampak screen untuk US stock ni. Okay, first aku bagi tahu pengalaman atau apa. Lepas korang tanya soalan ni, aku buatlah research sebab aku dah ada US stock kan. Macam mana aku nak tahu? So first aku try nak buat account baru. Memang tak ada pilihan tu. So korang memang awal-awal tu maybe dia orang tak nak dedahkan kat korang kepada, kita panggil thematic portfolio dengan regular kot portfolio. So dia nak korang
expose diri korang pada diversified punya portfolio dulu. Jadi dia tak bagi pilihan tu awal-awal supaya korang taklah pilih portfolio yang highest risk. Okay? So apa yang korang kena buat, pilih je dulu mana-mana portfolio agresif ke, very agresif ke, tak apa-apa je lah. Korang tengok detail portfolio tu, pilih dulu awal-awal masa baru buka. Lepas tu nanti bila dah buka, kau add account, kau tukar, kau pilih US. Kalau korang nak pilih US sajalah, ni in case US pilih US. Lepas tu kau boleh transfer rasanya fund kau daripada agresif tu kat US, tutup yang lama. Ni in case korang nak satu je account dalam Wahid kau. Kau tidak ambil dua je lah, satu agresif, satu US. Selagi kau tak tak letak duit dalam portfolio yang kau baru tambah, account yang kau baru tambah tu, dia takkan kenakan apa-apa yuran. Aku pun setakat ni yuran aku baru 120 something. Nanti aku tunjuk bukti dia macam tu lah. So macam terlalu kecil yuran dia bagi aku yang dia dah bagi. Yelah, ref record lah, untung pun untung. So tak terasa sangat. Jelas kan cara dia. Sama ada kau nak, dia tak boleh kau tutup. Sebab kau mestilah masa buka tu dah ada 100 kan dalam account, minimum 100 dalam account yang first kau buka tu. So macam mana kau nak tutup? Sebelum kau tutup mesti kau nak withdraw tu kan. Sama ada kau nak withdraw, kau tambah account, kau withdraw daripada account kau yang first tu, agresif ke very agresif tu, ataupun kau transfer je duit ke US tak, baru tutup yang tu. Cara tutup pun aku akan tunjuk lepas ni. Okay, jelas macam tu. Ni ada soalan menarik dari Kak. Okay. Kak nak tanya, duit banyak tu kita kena zakat kan? Tapi macam mana nak kira kalau ada loss? Yang ni don't worry guys. Wahid dah kira siap-siap untuk kita. Sebab aku dah dapat email zakat tahun ni. So aku dulu pun pening kat pasal ni. Macam ni berapa zakat kena bayar kan? Tapi senangnya sebab diorang dah kira, diorang bagi tahu kita berapa yang kita kena bayar. Untuk aku tahun ni aku tak kena bayar lagi lah. Diorang kira-kira, diorang bagi conclusion, aku tak bayar. So aku ikut diorang je lah. Ada yang nak tanya kenapa buat deposit berkala kalau ada amount cash langsung 7k, bukan ke return akan lebih tinggi? Okey, yang ni aku akan terangkan dengan hicap punya sound, dengan sekali penulisan aku. Korang sambil tengok, sambil dengar apa aku cakap. Okay, aku ada jumpa soalan yang menarik lagi yang aku dah lupa soalan keberapa, tapi dia punya soalan. Salam cik, kalaulah dibuat pengeluaran keuntungan dengan kerap setiap kali gain, adakah mungkin total keuntungan tahun tu akan jadi betul-betul tinggi daripada buat sekali je selepas tahun tu? Bukankah lebih baloi kalau buat withdraw setiap kali gain? Saya baru nak join, harap dapat jelaskan. Thank you kak. Okay, yang ni aku boleh jawab sebabnya aku pernah buat dulu. Awal-awal dulu masa aku join Wahid, konsepnya, kebetulan masa aku join tu memang tengah teruk. Memang kalau korang tengok graf 2020, memang semua graf macam ni. Aku beli masa dia tengah dip tu, lepas tu dia naik je. Lepas tu dia naik. So jadinya aku punya konsep masa tu, untung je aku buat keluar. Sebab aku tak berapa faham masa tu. Dan untung je aku buat keluar. Okay, dia untuk menjawab soalan ni, dia depends on kau punya goal, kau punya plan asal masa kau buat Wahid ni apa. Untuk aku, awal-awal kan aku tak faham. Aku macam, bukan tak faham macam mana, aku fikir macam dia punya untung tu tiap-tiap hari. Memang sebenarnya untung tiap-tiap hari. Aku ingat dia bertambah-tambah, tapi tak macam tu. Dia berubah. Dia bukannya untung semalam tambah untung hari ni, tambah untung minggu depan, tak ada. Aku dulu macam itu aku ingat. Tapi lepas aku dah lama, aku dah nampak cara dia macam mana. So aku yang asal-asal dulu aku keluarkan. Tapi dia macam ni lah bagi aku kalau kau tanya, menyesal tak keluar yang 2k hari tu? Adalah sikit. Tapi aku dah aim untuk long term. So aku macam go for it je lah. Dia tak ada yang mana, kau takkan tahu yang mana satu akan lebih untung untuk kau. Okay, dia depends on keadaan semasa.
dan atas rasa kau. Untuk sekarang, kalau aku dah buat long term, aku dah tak buat macam dulu lah. Setiap kali aku gain je, aku nak buat keluar. Yang mana satu untung dia tak payah nak compare dunia sebab nak kata atas situasi market semasa. Kalaulah market naik dia terus, tak pernah turun, yang long term lah okey, tapi memang mustahil takkan pernah turun. Tapi yang long term ni aku perasan dia boleh elakkan kau daripada negatif ataupun cepat sangat terefek dengan situasi market semasa kalau kau buat long term. Kalau short term, kau akan mudah terefek. Mungkin kau buat keluar time dia untung, lepas tu kau beli dah mahal, lepas tu bila dia rugi tu lagilah tolak yang kau untung hari tu, jadi tak untung juga. Faham tak? So sangatlah subjektif ni atas situasi. Okay? Okay, DCA tu dollar cost average. So dalam situasi ni kita ada dua watak, Ali dengan Abu. Aku ambil harga stok Malaysia je lah sebab senang dalam ringgit. Ni contoh je Ni memang sekadar contoh sahaja. So kita ada ambil 4 tarikh, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6. So Abu ni dia cadang nak buat lansam lah 2K modal dia. So dia invest pada 1.6. So bila kau buat matematik, berapa banyak unit yang dia dapat? 1250 unit. Ali pula guna modal 2K dia tu buat 3 kali depo. Pada 1.6 dia 800, 2.6 500, 3.6 500 dengan jumlah unit yang berbeza lah sebab harga pun berbeza setiap tarikh tu. Jadi pada 1.6 dia dapat 500 unit, 2.6 dia dapat 357.14 unit, dan 3.6 dia dapat 460.53 unit. So bila total keseluruhan dia dapat 1317.67 unit. So kalau kat sini tengok Ali ni unit dia lagi banyak daripada Abu walaupun modal dia orang sama. Ni disebabkan Ali ada juga beli pada harga yang murah. Abu ni pula dia boleh je dapat unit yang banyak kalau dia depo 2K tu pada 2.6. Tapi manalah dia nak tahu kan. Okey, begitu juga konsep dia dalam wahid ni. Kita bukanlah nak tahu hari apa, murah ke apa ke, senang cerita kita depo je sikit-sikit. Mana tahu ada hari yang kita terbeli tinggi tu boleh cover dengan hari yang kita kita terbeli rendah. Okey, faham? Macam itulah. Untung-untung boleh tengok kat bawah tu, yang baca sendiri yang bawah tu. Okay, ada banyak lagi soalan aku tak jawab, tapi aku rasa dah terlalu banyak soalan untuk satu video ni. Ni yang last, okay? Salam Kak. Salam. Saya nak invest juga, cuma nak tahu bagaimana tentang hukumnya. Adakah Wahid Invest ni patuh syariah? Saya ada 500 saja, layak ke saya nak melabur? Of course layak. Dan Wahid Invest yang Malaysia punya memang patuh syariah. Even yang luar pun patuh syariah, tapi hari tu dia ada isu sikit macam mana entah. Tapi kita fokus yang Malaysia je. Kita dah ada board untuk memantau kesyariatan. Sebenarnya aku tu salah tu. Bab syariah ni lah, nak pantau dia patuh syariah ke tak, kita ada board dia yang akan pantau. So don't worry, Wahid Invest patuh syariah. Boleh tengok dekat official website dia, dia ada siapa dalam board tu yang join untuk memantau kesyariatan. Lagi sekali, Wahid Invest ni 500 cukup je. Saya awal-awal masuk dulu pun 200. Dia macam, saya fikir 100 sikit sangat, 200 lah. Masa nak try eksperimen dulu. So 500 okey je. Itu sahaja untuk video aku kali ni. Yang FAQ yang aku bersambung ni aku tak tahulah bulan berapa pula nak upload. Tapi untuk setakat ni yang ni juga, yang ni dulu. Semoga membantu. Dan ni pandangan aku, purely my opinion, from my experience. Okay, itu sahaja. Bye bye. Assalamualaikum. Hari Raya tak habis lagi, so selamat Hari Raya untuk tahun 2022. Lagi aku nak cakap apa lagi Jangan lupa guna referral code aku sebab berakhir pada 31.5 ni, okay? Tu last untuk dapat RM40. Lepas tu tak tahu dia nak balik pada 10 ke 20 ke, aku tak tahu, okay? Bye bye. Selamat malam.